Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 7 Oktober 2020 bersama saya Jared Bennett. Tumpuan berita. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg merasmikan persidangan ekonomi digital antarabangsa keempat Sarawak IDEX 2020 di Borneo Convention Centre BCCK Kuching pagi tadi. Persidangan yang bertemakan data dan inovasi mempercepat kesejahteraan sosial dan ekonomi itu merupakan anjuran Kerajaan Sarawak melalui Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan Pusat Kecemerlangan Prestasi Sarawak SKOP diadakan selama 2 hari bermula hari ini dan esok 8 Oktober 2020. Persidangan tersebut adalah sebagai platform untuk berkongsi idea baru, memperkembangkan strategi dan menangani masalah serta cabaran untuk maju dalam ekonomi digital. Acara 2 hari itu juga menyaksikan barisan penceramah antarabangsa bersiaran langsung dari negara masing-masing serta melibatkan peserta yang hadir merangkumi agensi kerajaan, syarikat milik kerajaan negeri GLC, sektor swasta dan pihak berkepentingan. Sementara itu, semasa menyampaikan ucap tama dalam IDEX 2020, Datuk Patinggi Abang Zohari memberitahu Kerajaan Sarawak giat menggandakan usaha untuk mentransformasikan ekonomi digital seiring dengan trend global semasa. Menurutnya, visi Sarawak untuk menjadikan negeri maju menjelang tahun 2030 bukan hanya mengenai pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk meningkatkan kekayaan dan kemakmuran secara adil kepada semua rakyat negeri ini. The Sarawak vision is indeed ambitious, but with careful planning, commitment, hard work, I am confident Sarawak will be a thriving society driven by data and innovation where everyone enjoys economic prosperity, social inclusivity and a sustainable environment by the year 2030. This is worth striving for because it is for the betterment of all Sarawakian. We want to make Sarawak the state that we all can be proud of. Ketua Menteri dalam pada itu memberitahu berikutan pandemik COVID-19 yang melanda dunia, urusan perniagaan tidak lagi dapat dilakukan seperti biasa. Katanya Sarawak perlu meningkatkan produktiviti untuk terus berdaya saing dan pada masa yang sama mewujudkan persekitaran yang bersih, sihat serta berdaya tahan. COVID-19 will have permanent long-term effects on how economies and financial system operate in the future. We are no longer able to do business as usual. Advancing into the future, Sarawak needs to enhance its productivity to remain competitive, at the same time create a clean, healthy and resilient environment that will last for generations. Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 3 kes positif COVID-19 hari ini dan menjadikan keseluruhan kes positif di negeri ini meningkat kepada 724 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan media memberitahu ketiga-tiga kes tersebut direkodkan di Kuching, Sri Aman dan Bintulu. Sementara itu, JPBN Sarawak juga memaklumkan terdapat satu kes baru yang pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Bintulu hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes yang pulih dan dibenarkan discharge adalah seramai 684 orang atau 94.48%. Berita seterusnya mengenai usaha Kerajaan Sarawak memberikan sokongan dan bantuan untuk memajukan masyarakat Penan. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, antara sokongan itu ialah skim pembesaran kampung Jabatan Suai secara terancang dan tersusun. Sebenarnya kita memberi fokus kepada skim ini. Dan skim ini dikendalikan oleh Jabatan Tanah dan Sdp. Dan kita mahu melaksanakan ini supaya pembesaran kampung, pendapatan semula itu akan lebih terancang. Dan kita bagi kemudahan-kemudahan. SPK di Jabatan Suai ini sudah dilaksanakan, dah dilulus. Beliau berkata demikian dalam majlis penyampaian lesen pendudukan sementara tol skim pembesaran Kampung Penan Jabatan Suai di Niah pada Selasa.
Dalam pada itu, ketika ditemui media, Datuk Ahmad Awang Tengah menjelaskan dengan adanya skim pembesaran kampung dan skim penempatan semula, ia membolehkan kependudukan dan masyarakat di luar bandar akan lebih tersusun. Skim ini memang sudah dalam perancangan kita. Saya harap mereka akan gunakan lot-lot yang dimiliki oleh mereka ini dan diharap mereka akan bangunkannya dan jangan jual lot-lot ini. Ya, kita tidak membenarkan ianya dijual. Kalaupun ada yang nak memindah di kalangan ahli keluarga mereka perlu mendapatkan kelulusan dulu daripada Jabatan Tanah dan Survey. Sementara itu, Menteri Utilities Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom berkata, pembesaran Kampung Penan Jabatan Suai telah diluluskan pada tahun 2006 bagi menampung jumlah penduduk yang semakin bertambah. Penambahan penduduk terutamanya penduduk Penan di Jabatan Suai ini sangatlah pesat, jadi kita memerlukan penempatan yang lebih untuk mereka. Tapi yang paling menarik di sini, penempatan ini adalah orang-orang Muslim, orang-orang yang setengah Muslim, setengah bukan Muslim, orang-orang Kristian, sama-sama mereka ditempatkan di tempat yang sama. Jadi ini adalah suatu contoh di mana kita dapat hidup secara harmoni di negeri Sarawak. Sementara itu, seorang penduduk Zaini mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak di atas kelulusan pembesaran Kampung Penan di Jabatan Suai. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan dan ADUN kerana memberi program untuk pembesaran Kampung Penan di Jabatan Suai. Kami amat bersyukur kerana program ini telah jaya diadakan di kampung kami. Kami ucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri. Berikut pula, Kerajaan Negeri Sarawak membelanjakan sebanyak 1.5 juta ringgit bagi membantu 25,813 penerima e-kasih yang belum mencarum untuk kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, inisiatif kerajaan negeri yang baharu itu iaitu program caruman sukarela inisiatif Suri Aisuri merupakan inisiatif baharu bagi memperkasakan wanita di negeri ini. Beliau berkata demikian dalam Majlis Perpindahan Pejabat KWKPK dan penyampaian inisiatif bagi Kerajaan Negeri Sarawak melalui KWKPK di Kuching pada Selasa. Sementara itu, turut disampaikan bantuan insentif Kerajaan Negeri iaitu Kenyalang Gold Card, bantuan insan kematian, Endowments Fund Sarawak, bantuan ibu bersalin, bantuan khas penyakit buah pinggang dan geran tahunan khas kepada para penerima terlibat. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram, UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.